Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaan nikmatnya. Kita masih lagi diberikan keimanan, nikmat Islam dan juga nikmat kesihatan. Dan kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah menyambung kita pada hari ini untuk nak memperkatakan tentang suatu perkara yang penting. Iaitu sifat-sifat yang menjadi sumber utamanya keluar akhlak terpuji. Jadi kita ada pernah membincangkan tentang sifat-sifat yang terpuji, iaitu menjadi seorang Islam ataupun seorang Muslim yang baik. Yang kita memperkatakan tentang akhlak, yang kita memperkatakan tentang perangai seseorang itu. Jadi yang kita perlu lakukan di sini adalah untuk mengetahui bagaimana kita memang betul kita nak jadi orang yang baik. Tapi bagaimana menjadi orang yang baik, ataupun Imam Al-Ghazali ada memperkatakan tentang bagaimana cara-cara untuk kita nak tahu macam mana kita nak jadi orang yang baik, ataupun sama ada kita orang yang baik atau tidak. So checklist ni adalah untuk kita periksa diri kita sendiri, bukan untuk orang lain lah ya. Jadi yang pertama sekali kata, akhlak yang baik akan terpancar apabila seseorang memiliki 4 sifat dasar. Dia kata orang-orang yang ada akhlak yang baik ini biasanya ada 4 sifat yang utama dalam dirinya, iaitu yang pertama hikmah. Yang pertama adalah hikmah, iaitu bijaksana. Dan dikatakan dengan kebijaksanaan seseorang dapat membezakan yang benar dan salah dalam semua yang dia lakukan. Jadi untuk dia nak tahu benar dan salah tu, dia nak kena belajar lah, nak kena tuntut ilmu. Sebab tu kita tahu tentang hukum hakam, mana yang boleh, mana yang tak boleh, apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan, apa yang halal, apa yang haram, apa yang dosa, apa yang pahala. Jadi bila ada ilmu, barulah kita dapat kefahaman dan juga hikmah daripada yang kita pelajari tersebut. Jadi orang yang ada hikmah ni, dia bijaksana, dia dapat bezakan mana yang benar, mana yang salah dengan apa yang dilakukan. Okey. Dan yang kedua ialah daripada sifat inilah lahirnya sifat dermawan, sifat sabar, keteguhan hati, berani menanggung bebanan dan lain-lain. Jadi orang yang bijaksana ni, bila dia boleh berfikir, maknanya dia waras lah, dia wa'i, kata orang Arab. Maknanya dia aware tentang dia punya diri dia, maka dia akan menjadikan ataupun mengeluarkan daripada dirinya tu sifat-sifat yang baik lah, automatically. Sebab bila dia tahu mana yang salah, mana yang betul, so sebagai seorang Muslim, dia akan cuba untuk melakukan seorang atau perkara yang betul. Dia akan elakkan daripada perkara-perkara yang tak betul, daripada perkara yang salah. Tapi kita tengok sekarang, contoh tentang diri kita sendirilah. Kadang kita tahu benda tu pun tak betul, tapi kita tetap lakukan juga. Itu sebabnya apa? Sebab kurang kebijaksanaan, kurang hikmah. Jadi walaupun kita tahu perkara tu betul, tapi kita tetap tak nak buat. Contohnya, sebab kita tengok berapa ramai orang yang tahu tentang hukum semayang, tahu tentang solat tu adalah solat yang wajib contohnya, tahu bulan Ramadan nak kena puasa, tapi kita pilih untuk tak nak buat. Jadi maksudnya kat situ bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang tak berapa bijak. Itu kalau bahasa beralas lah. Kalau bahasa tak beralasnya, maknanya orang itu orang yang bodoh. Sebab bukannya dia tak tahu, dia tahu kan.
Kadang-kadang orang cakap dengan kita, "Ustaz boleh nasihatkan dia tak? Ustaz boleh berikan dia sikit nasihat tak? Atau tegur dia sikit tak?" Bila kita nak menegur tu, kadang kita tengok orang ni bukan tak tahu. Orang ni tahu tentang hukum hakam, tapi dia pilih untuk tak nak lakukan. Dia pilih untuk tak nak buat. Atas sebab apa? Atas sebab mungkin wallahu alam, sebab mungkin malas, sebab mungkin apa? Uh, Wallahu alam lah, tak tahu atas sebab apalah. Kadang mungkin sebab degil dan sebagainya kan. Atas reason yang dia sendiri sahaja yang tahu kenapa. Jadi bila kita tak buat satu ibadat ataupun tak buat satu suruhan Allah atau perintah Allah tu, kita tanya diri kita sendiri, kenapa aku tak buat ni? Adakah sebab aku rasa benda ni tak betul? Jawapannya tak juga. Sebab kita tahu benda tu betul. Kita tahu semayang tu betul, tapi kita tetap juga tak nak semayang. Bermaksud kita ni apa? Ikut hawa nafsu kita lah. Kita menuruti hawa nafsu kita tanpa kita perasan. Kita tak sadar. Jadi kita jangan cerita pasal orang lain. Kita jangan tengok, oh rupanya dia ni macam gini orangnya. Kita jangan tengok orang lain. Kita tengok diri kita sendiri. Jadi orang yang ada sifat atau sumber keluarnya akhlak terpuji ni, dia datang daripada kebijaksanaan, datang daripada hikmah dalam dirinya. Dan jika tidak ada kebijaksanaan, maka akan timbul sifat kedekut, tidak sabar dan tidak bijaksana dalam melakukan sesuatu. Jadi maknanya dia rasa apa? Kalau misalnya dia ni orang yang tak baik, contohnya dia rasa macam tak nak sedekah, dia rasa tak nak bantu orang, dia rasa orang kata apa, nak susahkan orang atau sentiasa nak aniaya orang dan sebagainya, maknanya dia ni bukan orang yang bijak. Dia orang yang tak ada hikmah. Dia tak ada hikmah. Sebab hikmah ni dia datang daripada amalan. Daripada amalan-amalan yang baik, Allah akan memberikan hikmah. Kan kita pernah sebutkan, kalau orang tu dia konsisten dalam melakukan kebaikan, orang tu dia konsisten dalam melakukan ketaatan, apakah ganjaran yang Allah berikan kepadanya selain daripada pahala? Itu pahala tentang akhirat. Kita hanya dapat pahala atau kita hanya nampak pahala kita nanti dekat akhirat. Tapi sewaktu hidup kita dekat dunia ni, apakah ganjaran atau balasan yang Allah berikan kepada mereka yang taat kepadanya? Antara yang lain adalah hikmah. Hikmah ni maknanya wisdom. Wisdom yang Allah berikan kepada seseorang yang menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu bila orang yang solat ini, kan Nabi SAW kata solatu imaduddin, solat tu adalah tiang agama. Jadi maksud tiang ni, dia menjadi satu jati diri ataupun satu attitude dalam dirinya yang menjadikan dia ni seorang yang baik. Jadi kalau orang tanya kenapa dia ni semayang pun tapi masih tak baik, tapi maksudnya kat situ mungkin ada salah silap daripada sudut mungkin dia punya wuduk dia, atau mungkin cara istinjaknya dan sebagainya. Sebab kalau semuanya betul, insya-Allah lambat laun lah lambat laun, mungkin bukan immediately, bukan secara secara cepat, tapi dia akan lambat laun menjadi orang yang baik. Itu kebijaksanaan yang pertama. Yang kedua adalah syaja'ah, iaitu keberanian. Dia berani dengan apa? Dengan keberanian seseorang dapat mengalahkan kekuatan nafsu amarahnya, sehingga amarahnya itu akan mengikut dan tunduk kepada petunjuk akal. Maknanya dia berani mengalahkan hawa nafsu amarah. Amarah ni adalah nafsu yang jahat. Jadi ada keberanian. Macam tadi tu, kebijaksanaan kan, maknanya dia tak melakukan satu ibadat atau dia melakukan satu perkara yang jahat, dosa itu disebabkan oleh tak ada kebijaksanaan. Kenapa tak ada kebijaksanaan? Sebab dia tak tuntut ilmu contohnya. Ni yang kedua ni adalah berani. Tadi yang kita kasih contoh tu, orang itu dia dah tahu benda tu betul, tapi dia masih tak nak buat. Sebab apa? Tak ada keberanian untuk nak mengalahkan hawa nafsu dia. Tak ada keberanian. Sebab dia rasa apa? Mungkin kalau diikutkan perintah Allah ni, dia akan rasa rugi. Berapa ramai yang rasa macam gitu. Mungkin dia kata apa? Alamak, nanti tutup aurat nanti tak ada peluang pekerjaan lah, contoh. Kalau tutup aurat nanti kuranglah peluang pekerjaan. Jadi dia rasa tersekat kat situ. Dia rasa seolah-olah hanya itu sahaja pilihan yang dia ada. Tapi sebenarnya yang kita nak kena faham kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Ar-Razzaq, dialah yang memberi rezeki, dan dialah juga dia juga namanya apa? Fattah.
Jadi kita minta lah, ya Fattah, ya Allah, wahai yang pembuka. Fattah ni adalah pembuka, pembuka jalan, pembuka rezeki. Kenapa kita nak kena risau atas perkara-perkara yang kita, apa orang kata, tak boleh nak menguasai atasnya. Contohnya macam kita rasa apa, oh, untuk nak dapatkan satu perkara ni aku nak kena langgar perintah Allah. Terpaksa lah nak kena langgar perintah Allah. Cuba kita make an effort untuk ikut perintah Allah. Tapi lepas tu nanti kita cakap, kalau aku ikut perintah Allah, contoh kalau aku tutup aurat ni tak ada peluang pekerjaan lah. Jadi macam mana tu, nak kena buka aurat ke nak tutup aurat? Ini jawapan sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Lihat bagaimana kita value atau macam mana kita meletakkan diri kita ni dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Sebab kalau kita rasa kita macam boleh tinggalkan perintah Allah untuk nak dapatkan perkara yang kita rasa susah nak dapat kan, untuk contoh pekerjaan, kita tinggalkan perintah Allah untuk nak dapatkan pekerjaan, sedangkan pekerjaan ataupun rezeki itu Allah juga yang beri. Jadi nampaknya macam kurang balance. Macam kurang balance. Macam mana dia nak minta Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang halal, yang baik, kalau dia terpaksa kena sacrifice perintah Allah. Jadi ikut perintah Allah, apa saja yang ada depan matanya, apa saja rezeki yang ada depan matanya, insya-Allah ada keberkatannya. Mungkin kalau dia tak tutup aurat, mungkin gajinya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kalau dia tutup aurat, mungkin peluang pekerjaannya sikit. Jadi apa yang perlu lakukan? Tanya kepada diri kita sendiri. Dalam masa yang sama, kita nak kena terus minta pada Allah, ya Allah, berikanlah kita rezeki yang halal, rezeki yang diberkati, rezeki yang Engkau redha, kan? Jadi gaji kita kecil ke gaji kita besar ke, yang penting ianya diberkati, sebab kita ada keberanian untuk mengalahkan sifat amarah kita. Bila kita mengikut perintah Allah, insya-Allah semuanya akan teratur. Definitely kalau kita ikut perintah Allah, akan ada apa orang kata, cabaran-cabaran, akan ada perkara-perkara yang mencabar kita. Jadi kita nak kena, sebagai seorang beriman ni, kita nak kena faham, inilah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Makin nak dekat dengan Allah, makin banyak cabaran. Makin nak dekat, makin banyak cabaran. Dan daripada sifat berani inilah lahirnya sifat sanggup memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Jadi orang yang ada keberanian ini, dia dapat memikul sifat tanggungjawab. Dia jadi more responsible. Jadi more responsible. Sebab apa? Dia berani. Syaja'ah. Jadi orang yang baik ni selalu dia ada hikmah, yang pertama. Dan yang kedua, dia ada syaja'ah, keberanian. Dan jika tidak ada keberanian, iaitu dia seorang yang penakut, maka akan lahirlah akhlak-akhlak yang tidak baik, seperti sombong, ujub, menghina orang lain, kurang percaya pada diri sendiri, berasa terhalang ketika melakukan kebaikan dan lain-lain. Jadi orang yang sebenarnya, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tak baik ni, sebenarnya dia tidak ada keberanian. Maknanya dia penakut. Penakut atas apa? Dengan nafsunya sendiri. Bukan dengan siapa-siapa, dengan nafsunya sendiri. Dia kalah dengan dirinya sendiri, maka sebab tu dia jadi pembohong. Sebab tu dia jadi orang yang sombong. Sebab tu dia jadi orang yang bongkak diri, yang tinggi diri. Dan dia insecure. Dia hina orang lain, kan? Dia kurang percaya kepada diri sendiri kerana terhalang daripada melakukan kebaikan dan lain-lain. Jadi semua ni sebenarnya untuk nak periksa diri kita sendiri, sama ada kita ni orang yang baik ataupun orang yang tak baik. Jadi yang ada dua sifat ni, hikmah dan juga keberanian. Dan yang ketiga adalah iffah. Iffah ni menjaga harga diri. Dan seterusnya adalah sifat yang adil. Jadi insya-Allah dua sifat ni kita akan kongsikan pada waktu yang mendatang, insya-Allah, jika ada kelebihan waktu. Sekian saja untuk kali ini. Segala yang baik itu datang dari Allah, segala yang tak baik itu datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.